Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ashwa Ismail dan Sudut Pandang kembali bersiaran. Wadah satu platform untuk mengangkat suara anak-anak muda berorientasi pelbagai isu. Dan malam ini tumpuan pastinya terarah kepada rumah mampu milik. Tetapi apabila kita berbicara tentang rumah mampu milik, ia menyentuh tentang kualiti. Ini yang dibangkitkan oleh anak-anak muda pada masa kini. Dan bersama saya ketika ini, di hujung sebelah kanan saya, Insinyur Khairul Azmil Muhammad Sopri, seorang jurutera yang juga Exco GPMS, Gerakan Pelajar Melayu Semenanjung, Bagi Negeri Sembilan. Dan di sebelah kanan saya ini, Muhammad Khairul Azam Muhammad, pengurus projek perumahan yang juga berjiwa aktivis anak muda biasalah. Dan di sebelah kiri saya, seorang yang berjiwa muda, Datuk Nur Hasnal Hashmi, iaitu Ketua Pegawai Operasi Mas Genuine Eye Berhad, di mana beliau adalah seorang pemaju yang sentiasa berusaha untuk memajukan dan membantu anak-anak muda memiliki aset mampu milik. Dan bercakap mengenai kualiti, kita anak-anak muda ni, kita tembak Datuk dulu. Kita bertanya dalam konteks, apabila kita bercakap mengenai kualiti tu, ada yang berpendapat apabila penyelesaian utamanya membuat rumah adalah menggunakan bahan-bahan binaan yang agak berkualiti rendah tu. Datuk sebagai seorang pemaju macam mana? Ya, setengah-setengah pemaju, bukan semua maksud saya. Mereka mengambil ringan barang buatan yang sederhana. Tapi kami terpanggil memberi jaminan selama 36 bulan. Garanti untuk pastikan pemilik tidak ada crash, retak rumah dan sebagainya. That's why kita tekankan kualiti untuk menjaga kepentingan pembeli khususnya. Maknanya apabila anak-anak muda membeli rumah ataupun tanah dengan Datuk, rumah contohnya, mereka mendapat jaminan selama 3 tahun. Ya, 36 bulan. 36 bulan. Ya. Kalau ada apa-apa rosak semua tanggungan pemaju. Tanggungan di bawah tanggungan pemaju. Untuk kita anak-anak muda, sekiranya sebegini pemajunya, bagaimana dalam konteks kualiti ni? Kita mahukan rumah yang berkualiti. Okey, Saudara Aswad, saya yang terlibat secara langsung, Datuk, dalam pembinaan perumahan sebagai pemaju, saya lihat kita terdapat beberapa kriteria yang perlu ditekankan, yang perlu dijanjikan oleh pihak pemaju untuk memastikan penghasilan rumah-rumah berkualiti. Yang saya nampak 3 elemen dari segi tenaga mahir, material dan pemantauan. Boleh tak kita sebagai anak-anak muda yang ingin rumah berkualiti mendapat jaminan daripada pemaju-pemaju yang berkaliber seperti Datuk? Tak ramai lah maknanya yang seperti Datuk ke macam mana? Okay, seorang jurutera yang memantau rapat perkembangan. Bagi saya, untuk mengikut pemerhatian saya kan, kita tengok macam kita anak muda ni adalah satu golongan yang baru ingin memulakan hidup, yang baru memiliki rumah sendiri. Namun bila kita diberi peluang, diberi kunci, diberi peluang untuk menduduki rumah tersebut, kita dapati dalam masa tak sampai setahun kita dapat berlaku kerosakan. Dan seperti yang Datuk maklum sebentar tadi, yang terdapat 36 bulan 36 bulan jaminan. Namun pihak pemaju ni kami dapati melakukan kerja-kerja pembaikan tu tidak dengan kadar segera. Betul Datuk? Betul. Tidak melakukan dengan kadar segera. Okey, pihak Datuk, adakah responsif kepada setiap aduan ataupun yang dilaporkan oleh pembeli-pembeli yang baru beli rumah? That's why bila mana kita mengadakan urusan jual beli itu, kita dinasihatkan engage peguam untuk memastikan kepentingan sebagai seorang pembeli. Ya. Okey, dengan kaedah itu tidak timbul perkara yang bermangkit lain. Setengah pemaju mengambil ringan, bukan semua yang saya masukkan tadi. Dengan kaedah ini, kepentingan pembeli sempurna dan kita ada badan aduan kerajaan dan sebagainya untuk kita monitor. Pasal apa? Maklumlah, dengan keadaan bahan binaan yang terlalu tinggi dan keadaan semasa, jadi banyak yang kita lihat bahan-bahan binaan tu yang kurang bermutu. Boleh ke kalau saya cadangkan di sini, Datuk, kita bolehkah sekarang pihak pemaju memberi 36 bulan? Ya. Biasanya bila sampai tempoh 36 bulan, masuk ke 37 bulan, dekat situ yang rosak. Boleh you lanjutkan DLP, Defect Liability Period? Itu boleh consider lah. Kalau SMP pun 3+1, so itu boleh consider lah. Jadi dalam keadaan macam ni, itu atas budi bicara.
Pasal apa, kita ada hak sebagai pemaju, kita banyak biro aduan dan sebagainya untuk menjaga kepentingan pembeli. Setengah pembeli rasa sikit diorang buat sendiri. Tapi perkara ni penting. Let's say kata rumah di lereng bukit dan sebagainya selalu berpunca keretakan. Di situ kita kena lihatlah struktur tanah sebelum kita beli tu. Okey, saya memetik kata-kata Datuk tadi yang mana pemaju menggunakan bahan kualiti pembinaan yang rendah, bahan binaan yang rendah, mutu kualiti yang rendah. Kita lihat pada hari ini harga rumah ni cukup tinggi untuk dimiliki oleh golongan muda lah, terutama oleh golongan kami. Jadi kenapa dengan harga rumah yang tinggi ni masih lagi menggunakan bahan binaan yang kualiti rendah? Itu satu persoalan yang saya Sering berlega di fikiran kita. Perkara ini kita tak boleh lihat kerana ramai pemaju di luar sana mengambil kesempatan dalam kesulitan. Jadi di sini kita perlu tekankan yang mana kita kena ambil berat. Pastikan setiap projek yang dijalankan, pemaju jalankan. Kerana mereka mengambil peluang, ambil ringan. Jadi kalau pemaju yang established, dia akan time to time untuk jaga nama dan sebagainya. Ada setengah pemaju yang baru, sub atas sub, itu yang melesap tu. melesap. Okey, kita terpaksa berehat seketika. Dan kita akan kembali selepas ini bercakap mengenai tapi sekejap sebelum tu, anak muda kita ni, siapa yang dah beli rumah? Dah beli rumah? Dah beli rumah? Sudah. Kami ni semua dah beli rumah. Jadi kita berehat seketika, kembali selepas ini kita bercakap dalam konteks anak muda ingin memiliki aset mampu milik. Sudut pandang. Masing-masing. Bersama kembali dalam sudut pandang pada anak-anak muda di luar sana. Kita bercakap mengenai memiliki aset dan juga rumah berkualiti. Teruskan berinteraksi bersama kami melalui hashtag 501 sudut pandang. Dan masuk segmen kedua ini, kita ingin bercakap tentang permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak muda apabila ingin memiliki aset mampu milik. Tak kira lah rumah ke, tanah ke, dusun ke. Okey, kita start dengan kedua-dua anak muda kita dulu. Permasalahan yang dihadapi oleh mereka. Kita sering bercakap dalam konteks capital, modal untuk nak start, untuk nak beli rumah. Okey, terima kasih Saudara Aswad. Okey, permasalahan yang kami rasa golongan muda alami adalah pertamanya, kalau kita tengok, kalau kita lihat di kawasan bandar, anak-anak muda, kalau kita lihat harga properties di kawasan bandar ni agak mustahil untuk golongan muda miliki. Kalau boleh pun kita boleh dapat sebuah apartmen yang mana yang kalau kita nak miliki sebuah property di tengah bandar, hanya sebuah apartmen. Sebabnya Okey, saya setuju dengan saudara Azmi. Okey, Datuk. Kita seorang muda kan. Okey, that thing. Okey, Datuk. Saya ada buat sedikit research tentang belanjawan yang diumumkan oleh Perdana Menteri kita. Perdana Menteri janjikan untuk contohnya Prima akan bina dalam 80,000 unit. SPMB 26,000 unit rumah kos rendah dan sederhana. And then saya alang-alang Datuk dah ada kat sini sebab dekat situ Perdana Menteri juga menyebut ada inisiatif yang diberikan kepada pemaju yang sudi untuk mengadakan pembinaan rumah kos rendah dan kos sederhana dengan rebate 30,000 satu unit. Saya cuba lontarkan dekat Datuk macam mana pemaju-pemaju di Malaysia untuk memastikan perkara itu boleh berjalan seiring kehendak Perdana Menteri. Macam mana tu? Kalau kita lihat daripada sudut apa yang peluang kerajaan berikan, kerajaan berusaha untuk menangani segala masalah. Yang saya lihat di sini, ramai permintaan di luar jangkaan. 80,000 unit. Yang permintaan mungkin 300,000 unit. Jadi di sini timbul percanggahan dan sebagainya. Kerana permintaan yang luar biasa. Kita kena sedia maklum, bukan kata di tengah bandar saja, di pinggiran bandar, kerana makin ramai. Makin ramai generasi muda dan sebagainya, dan saya yakin dan percaya, saya nampak golongan muda telah
nampak kaedah macam mana jalan. Kerajaan wujudkan satu jalan untuk belia muda dapat memiliki tanah dengan kaedah, dengan skim-skim tertentu. Mungkin ini juga kita lihat banyak ada kelonggaran dan kepincangan. Kerajaan, saya yakin dan percaya, mengatur untuk menjaga kepentingan khususnya orang Melayu. Tapi kalau macam Datuk sendiri, Mas Genuine, apa yang Datuk tawarkan? Apa kelebihan Mas Genuine Datuk sini, company Datuk tu, untuk cater kepada anak-anak muda macam kami ini untuk memiliki aset? Di Mas Genuine kita mengamalkan konsep secara Islamik. Maknanya? Maknanya kita skim secara mudarabah dan sebagainya, yang mana beri peluang pada golongan muda yang betul-betul berminat, ataupun kita beri peluang walaupun orang tu susah tapi dia ingin memiliki, kita bagi peluang dengan kaedah-kaedah tertentulah. Tapi kita tidak buka pada semua. Kerana kalau kita diberi peluang ataupun diberi suntikan daripada dana-dana kerajaan dan sebagainya, saya yakin dan percaya masjid ini boleh pergi lebih besar. Tapi kalau macam kita sekiranya macam anak-anak muda yang tidak mempunyai kapital yang besar untuk nak start beli rumah, betul? Apabila kita nak start beli rumah, kita memerlukan modal yang agak besar. Walaupun rumah itu rumah kos sederhana ke atau bagaimana apa, tetapi modal itu yang paling penting. Jadi Mas Genuine, adakah memberi selaku ejen penyelesai masalah kepada anak-anak muda macam kami ini untuk mungkin skim ansuran yang ditawarkan atau bagaimana? Datuk, Mas Genuine. Langkah pertama untuk memiliki hartanah, kita perlu ada 10%. Itu syarat prosedur lah. Jadi kan kaedah itu kita boleh swap. Mana-mana pemaju pun SMP dan sebagainya boleh dikira sekali dengan harga jualan. Jadi kerajaan kena wujudkan satu peluang untuk milikan tanah ni, beri kelonggaran pada untuk mudah cara pinjaman. Kerana bila bank terlalu ketat, jadi semua ketat. Jadi bank kena ambil berat. Jangan, kadang bank saya lihat sendiri, saya berjumpa 2-3 CEO. Kalau setakat rumah rendah ni, perkara ni perkara yang benar. Keuntungan rumah 150,000, margin dia loan selama 20 tahun, profit dia very small. That's why they want go to $500,000 or $1 million above. That's why kerajaan kena ambil berat perkara ini. Kerana mereka tidak rasa kalau rumah pasar puri dan sebagainya, rumah below 100,000, 80,000. Ini benda ni penting, tuan. Okey. Saya ada satu persoalan. Dah bertuan dah Datuk. Saya biasa begitu kan. Macam mana pemaju untuk mengawal, kita berbalik kepada kualiti tadi dengan pengurangan harga kos penjualan rumah tersebut? Adakah kualiti stay sama? Saya tambah sikit. Kalau macam rumah yang untuk golongan sederhana dan golongan berpendapatan rendah ni, adakah macam pemaju, saya memang teringin untuk tanya pemaju yang berjaya seperti Datuk, adakah pemaju perumahan ni sanggup untuk mengurangkan margin keuntungan mereka dan dengan merendahkan harga daripada untuk dimiliki oleh golongan muda terutamanya. Tapi kualiti dikekal. Kualiti masih dikekalkan. Mana Datuk? That's why new concept diorang buat melalui IBS system. So teknologi ni daripada luar negara dan dalam negara sendiri. Melalui sistem IBS and then penjimatan barang dan rumah tu what you call cepat siap. Sistem. Memetik pada IBS ni, konsep IBS ni, kita tengok banyak aduan daripada pembeli perumahan yang membeli rumah dengan konsep IBS ni mengalami masalah seperti kebocoran, leaking dan banyak lagi masalah yang timbul daripada IBS ni. Ini masalah ni menimpa pada kita golongan muda ni. Because why this one is teknologi baru. Tapi saya yakin dan percaya bila benda ni bila kerajaan wawarkan dan banyak pemaju-pemaju di luar sana telah upgrade sistem. Because why ada setengah part yang tidak boleh ditambah ataupun dibaik pulih. Tapi now new teknologi mudah cepat, mudah siap. Saya kata dalam 100 unit boleh siap dalam 6 bulan. Jadi kalau sasaran kerajaan 80,000, saya rasa tak ada masalah. Sekarang yang masalah, banker-banker kena main peranan. Yang mana kita lihat tidak memberi peluang pada rakyat di luar untuk pinjaman. Mudah cara. Mudah cara. Okey, baik. Kita dah bercakap mengenai sistem dan juga teknologi baru yang diperkatakan. Dan dalam konteks ini,
anak muda juga melihat dalam konteks kualiti hidup itu yang bermula daripada persekitaran rumah. Maknanya apabila kita ingin membeli rumah, kita membayangkan satu kawasan persekitaran rumah impian. Kita akan bincang mengenainya selepas ini dalam segmen ketiga, Sudut Pandang. Kita berehat sekejap, mari selepas ini. Okey, bersama kembali dalam Sudut Pandang dan tumpuan kita untuk segmen ketiga ini pastinya kepada kualiti hidup yang mana bermulanya melalui persekitaran rumah. Saya nak tanya anak-anak muda, imajinasi kita dipenuhi dan syarat dengan membayangkan rumah impian. Macam mana? Okey, saudara Suat, saya impikan sebuah rumah yang mampu milik dan mempunyai kualiti, kita relate tadi. Dan di dalam persekitaran perumahan itu semua fasiliti yang terdapat di situ. Contohnya kedai makan, semua fasiliti. Kalau bolehlah kata ada clubhouse dengan kadar harga yang berpatutan lah. Itu impian saya. Saudara Aswad, bila kita beli sebuah rumah tu, kita membeli sekali dengan kejiranan lah. Kan? Kita beli sekali dengan kejiranan. Jadi apa yang anak muda impikan, kejiranan ni perlu dilengkapi dengan kemudahan-kemudahan seperti sekolah, sebab anak-anak kecil sekolah, dan untuk mengamalkan gaya hidup sihat kita ada macam seperti saudara Azam, ada clubhouse, ada jogging track, dan pelbagai fasiliti untuk kita bersukan. Benda perkara-perkara seperti ini perlu ada dalam kejiranan. Ni waktu bercakap tu, director saya bercakap nanti maintenance tinggi kena bayar lagi. Macam mana? Kita willing to nak spend. Okey, apabila kita cakap rumah impian, kita perlukan benda rumah dan seperti yang saudara Azmi cakapkan, kita willing untuk bayar tiap-tiap bulan untuk jaga maintenance. Setiap benda yang baik perlukan sedikit pengorbanan. Berapa bulan nak bayar? Berbulan 100 boleh? RM50, saya kurangkan RM50. Kadar director RM100 dia orang mampu bayar sebulan. Datuk, apabila kita bercakap buat rumah, imajinasi mereka mengimpikan rumah impian, Datuk sebagai pemaju memikirkan apabila buat nanti, ada tak Datuk fikir macam 15 tahun lagi kawasan ni urban planningnya gini ada macam ni dia jadi satu bandar, ada tak macam tu? Yes. Ke Datuk buat rumah tu okey dah siap lah, jom ke macam tu je? Setiap pemaju dia berfikiran out of scale. Okey, bila mana kita berfikiran di luar kotak hitam, kita pembeli khususnya tidak nampak apa yang akan jadi, khususnya di Ulu Langat because why saya banyak majukan di Ulu Langat, di Gombak khususnya, di pinggiran-pinggiran bandar. Di Langat ni adalah antara between Putrajaya dan Kuala Lumpur. Dan banyak buyer-buyer tidak, pembeli tidak terlepas pandang, tidak nampak apa future akan datang. Jadi kelebihan yang ada pada pemaju semua pemaju, dia nampak future planning dan sebagainya. Because why kerajaan ada merencanakan rancangan akan datang, highway dan sebagainya. Jadi KL2 adalah Hulu Langat. Di situ semua pasarana disediakan. Yang selaku pemaju yang kita buat, pertama kali setiap lot yang kita buat banglo, kita utamakan tapak surau Taman Riadah. Kerana kita bukan saja memikirkan keuntungan semata-mata, kita nak cari akhirat juga. That's why kita jodoh tu berpanjangan. Macam mana anak muda punya reaksi kepada apa yang Datuk? Sebab kita memang sentiasa mencari akhirat, dunia dan akhirat. Okey, sebagai kita yang beragama Islam, memang kita akan cari yang berdekatan masjid, surau untuk memudahkan kita beribadat. Dan seperti yang saya tegaskan sebentar tadi, yang mana kejiranan tu kami mengharapkan satu kawasan kejiranan yang selamat. Yang selamat yang mana jauh daripada gated community yang mana jauh daripada pengaruh-pengaruh luar. Betul, Datuk. Kita mengharapkan gated community itu diperbanyakkan dalam pembangunan akan datang, kerana biasalah sekarang masalah jenayah makin banyak. Itu yang dari segi keselamatan. Macam mana Datuk? Datuk ada buat gated community ke mana? Kita memang ada setiap lot yang kita buat tu, kawasan perumahan kita buatkan security guardnya, guard room lah.
yang mana setiap pembeli bersepakat untuk ialah collection, saya kata nak gated community lah. Dan ataupun ikut jadual rukun tetangga dan sebagainya. Jadi jiran sepakat membawa berkat. That's why yang kita konsep ni pasal apa? Ada yang ingin keluarkan. Banyak komuniti yang kita lihat mereka tidak mau bayar cukai-cukai untuk ni keselamatan dan sebagainya. Tapi itu cadangan yang baiklah. Pasal jenayah terlalu banyak buat masa Ada ni. syarat-syarat ke daripada majlis tempatan ke untuk mendapatkan komiti gated? Masuk saya banglo saja ke rumah teres tak boleh Kita dapat? tengok sekarang ni banyak yang kosong banglo saja yang ada gated community. Itu atas kalau kita lihat banyak tempat tak ada, tapi bila mana atas pemuafakatan daripada grup lot yang kawasan perumahan tadi adakan kerjasama. Jadi di situ kita lihat bekerjasama dengan polis yang berdekatan, badan berdekatan Dan juga pihak support. berkuasa tempatan. Kerana polis juga membuatkan United Against Crime. Jadi kita kerjasama dengan pihak ni boleh untuk ni Baik. disetujulah. Baik, terima kasih kepada Datuk Nur Hasnal Hashmi, Ketua Pegawai Operasi Mas Genuine Berhad. Terima kasih Datuk kerana selalu sudi bersama kami dalam Sudut Pandang. Dan terima kasih kepada Insinyur Khairul Azmir Muhammad Sobri, Jurutera. Dan terima kasih kepada Muhammad Khairul Azam Muhammad yang kita berdiskusi dalam Sudut Pandang yang mengangkat suara anak-anak muda apabila kita bercakap mengenai memiliki aset maupun milik serta kualiti yang baik. Daripada anda di luar sana, teruskan bersama kami Astro Awani Sudut Pandang bersiaran setiap malam setiap jam 9 hingga 9.30 malam mengangkat suara anak-anak muda menentasi pelbagai isu. Saya Ashwat Ismail, teruskan bersama kami hanya di saluran berita segenap dimensi. Assalamualaikum dan salam hormat. Kita jumpa lagi. Okey, Tok, thank you very much. Terima kasih banyak.